Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya Amir Ashraf bin Harun Al-Rashid ingin menerangkan, memberi taklimat kepada tuan-tuan semua tentang tata cara dan undang-undang permainan dalam Samurai Siege. Sebagai pembuka bicara, saya ingin menerangkan dulu tentang permainan ini. Permainan ini diberi nama Samurai Siege. Ia boleh dimainkan di telefon, hanya telefon jenis smartphone saja yang boleh bermain permainan ini. Permainan ini memerlukan internet dan permainan ini adalah sejenis permainan merangka strategi. Kita akan menyerang dengan menggunakan strategi kita, menggunakan askar-askar kita. Permainan ini kebanyakan daripada kita akan berfikir apabila sejenis permainan ia hanya akan dimainkan oleh kanak-kanak saja. Tetapi permainan ini sekarang dunia sudah berubah. Permainan video, permainan komputer bukan hanya dimainkan oleh kanak-kanak saja, malah orang dewasa juga turut bermain permainan ini. Sebelum itu saya ingin menerangkan dahulu peraturan dan tata cara permainan Samurai Siege. Saya minta maaf kerana saya tidak membawa apa-apa barang untuk menunjukkan cara permainan ini. Di dalam permainan Samurai Siege terdapat dua jenis perang, iaitu diberi nama Conquest War dan Classic War. Di mana Classic War ini pemain hanya menyerang untuk dirinya saja. Markah yang didapati itu hanya untuk dirinya saja, bukan untuk kumpulan. Tetapi dalam Conquest War kita bermain secara berkumpulan dan kita mengumpul mata itu untuk kumpulan kita. Jadi saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai peraturan Conquest War. Di dalam permainan jenis Conquest War, kita bermain secara berkumpulan. Jadi kita bergerak secara berkumpulan. Jadi anda semua akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, A, B, C, D dan E. Setiap kumpulan mempunyai ketua dan setiap ketua mempunyai anak-anak buah yang masing-masing. Hanya seorang saja yang dibenarkan untuk memberikan arahan, iaitu saya. Saya sebagai ketua kumpulan akan bertugas untuk memberikan arahan kepada semua. Apabila arahan saya berikan, anda semua hendaklah mengikut arahan saya. Setiap pemain ditegah untuk bergerak secara sendiri. Ini kerana apabila pemain bergerak secara sendiri, ia akan menyebabkan kumpulan kerugian mata dan masa. Oleh itu, pemain haruslah bergerak secara berkumpulan. Setiap pemain di dalam kumpulan mestilah mengikut arahan ketua kumpulan. Sebaik saja saya memberi arahan kepada ketua kumpulan untuk berbuat demikian. Apabila saya tidak memberikan arahan untuk berbuat demikian, ketua kumpulan juga turut serta untuk menerima arahan daripada saya. Selepas permainan, semasa di dalam permainan, pemain tidak sesekali dibenarkan untuk menggunakan tulisan jenis berwarna di dalam kotak perbualan. Ini kerana hanya saya saja sebagai ketua yang boleh menggunakan tulisan jenis itu, kerana ia akan mengganggu konsentrasi para pemain yang lain. Jika ada pemain yang cuba melanggar peraturan ini, ia akan dikenakan amaran untuk kali pertama. Jika dia masih lagi berbuat kesalahan yang sama, dia akan diberikan amaran kedua, di mana amaran kedua ini pemain tersebut akan ditendang keluar daripada kumpulan ini sebaik saja permainan ini tamat. Tetapi jika pemain tersebut mengulangi kesalahan yang sama untuk kali ketiga, dia akan ditendang serta-merta. Setiap pemain hendaklah bermain secara kumpulan. Mereka tidak dibenarkan sesekali menyerang kawasan-kawasan yang tidak diberitahu untuk diserang. Apabila pemain yang melakukan serangan secara solo, mereka itu dikenakan tindakan seperti yang saya sebutkan tadi. Amaran untuk kali pertama, amaran kali kedua dan amaran kali ketiga adalah buang. Jika ada pemain-pemain yang tidak boleh mengikut arahan kumpulan, dipersilakan keluar.
kerana kami tidak memerlukan pemain yang tidak boleh mengikut peraturan kami. Selepas permainan, selepas habis tamat saja permainan, jika kumpulan kita menang, kita akan mendapat hadiah. Jadi selalunya pada kebiasaannya hadiah akan dapat selepas 1 jam ataupun 2 jam perlawanan. Jadi pemain yang apabila kita sudah menang dan permainan sudah tamat, pemain tidak dibenarkan keluar daripada kumpulan, kerana apabila pemain keluar daripada kumpulan dan apabila hadiah sudah dapat, pemain yang keluar tidak akan mendapat hadiah. Jadi jika anda ingin keluar daripada kumpulan, keluar selepas mendapat hadiah. Jika selepas itu, bila anda sudah mendapat hadiah, anda mahu keluar, anda boleh keluar. Okey, jika setakat itu saja taklimat saya pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah kemukakan. Berapa orang dalam satu permainan boleh diwujudkan? Dalam satu perlawanan perang, kita akan berlawan kita akan bertentang dengan 4 kumpulan. Dan satu kumpulan mempunyai seramai 50 orang. Jadi adakah 50 orang tu bermain online atas talian? 50 orang tu ataupun hanya satu orang yang mewakili 10 orang, 10 orang, 10 orang? Kesemua 50 orang sekali akan bermain di atas talian. Maknanya kita boleh bermain satu dunia punya. Ya, permainan ni satu dunia. Satu dunia. Dan pemain-pemain daripada Malaysia boleh dikatakan agak ramai dan agak popular, dan kebanyakannya pemain daripada Asia lebih menonjol dalam permainan ini. Seperti pemain-pemain dari Indonesia, Vietnam dan Filipina adalah 3 negara yang sangat mendapat perhatian dalam permainan ini berbanding pemain-pemain daripada Eropah dan bahagian Asia yang lain. Dalam kata lain, kita tidak mengenali ahli kumpulan kita kerana dia berada di Perlis, dia berada di Johor, betul? Benar. Dalam sesuatu kumpulan seperti kumpulan saya yang diberi nama Malaysia Taiko, kumpulan ini seramai 50 orang ini terdiri daripada pemain-pemain dari seluruh semenanjung Malaysia, dan kami tidak mengenali salah satu sama lain. Kami tidak pernah berjumpa, tidak tahu bagaimana rupa mereka, kami hanya tahu nama samaran saja. Bagaimana Tuan boleh dilantik sebagai ketua di Malaysia? Adakah berbuat syarat agung? Tidak. Bagaimana ia bermula adalah apabila saya dan beberapa orang lain, beberapa pemain lain telah bersetuju untuk membuat satu kumpulan, dan kami melantik seorang untuk menjadi ketua, dan orang itu mestilah mempunyai pencapaian tahap yang paling tinggi dalam satu kumpulan itu. Untuk mewujudkan satu kumpulan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang. Bersaing antara sendiri dulu. Satu kumpulan itu bila ingin ditubuhkan, ia mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang, dan hanya orang yang tertinggi saja boleh mendapat menjadi ketua. Tapi kenapa begitu ramai orang nak main sedangkan mereka tak boleh buat keputusan, lepas tu kena ikut arahan saja? Apakah macam mana daya tarikan permainan ni? Apa yang ingin saya perjelaskan, mungkin pada tuan-tuan agak sukar untuk tuan-tuan faham kenapa, apa yang menarik hati para pemain ni, apa yang mereka dapat dalam permainan, kerana mungkin kerana tuan-tuan tidak bermain, jadi tuan-tuan tidak dapat merasakan dia punya aura permainan tu. Tapi untuk seperti di dalam kumpulan saya yang terdiri 50 orang ini, kumpulan saya mempunyai pemain-pemain yang latar belakangnya daripada mereka yang bekerja sebagai guru, jurutera, jururawat, dan ada peguam. Jadi permainan ni kebanyakannya pemain-pemain dalam kumpulan saya berumur lingkungan 25 ke atas, dan yang paling tua pemain dalam kumpulan saya berumur 38 tahun. Jadi adakah semua pemain kena online pada masa sama atau dah buat apa? Ya, kami sudah menetapkan satu tarikh dan masa untuk bermain. Jadi jika seseorang itu tidak dapat bermain pada waktu itu, contohnya jika saya tidak dapat bermain
jika saya sudah menetapkan tarikh pada sekian-sekian hari bulan dan saya tidak dapat bermain untuk pada pada masa yang ditetapkan itu, saya akan memberitahu dan akan melepaskan jawatan saya kepada orang lain untuk bertugas sementara sebagai ketua kumpulan. Dan jika ada pemain-pemain lain yang tidak dapat, mereka perlulah memberitahu dan kita akan keluarkan mereka untuk sementara dan gantikan dengan pemain-pemain lain untuk masuk kepada kumpulan kita untuk mencukupkan 50 orang pemain dalam satu kumpulan. Apa faedah yang kita dapat dari permainan ini? Kalau menang ada hadiah yang betul-betul apa? Faedah dari segi realitinya. Kebanyakannya apa yang saya dapat daripada pengalaman saya, seperti tunang saya, kawan-kawan, selalu mereka akan berkatakan apa faedahnya mainan ni. Ia hanya membazir masa, ia hanya membazir duit, dan saya katakan pada saya ia hanyalah untuk hobi dan keseronokan. Memang benar permainan ini boleh membuatkan kita berbelanja dengan lebih banyak. Ada orang yang mahu cepat untuk menyiapkan askar-askarnya untuk menambah baikkan askarnya, maka mereka membeli sesuatu untuk mencepatkan. Ia seperti weapon senjata. Tapi untuk seperti saya sudah bermain permainan ini selama 6 bulan, saya tidak pernah pun membeli apa-apa senjata, kerana saya hanya membangunkan sendiri permainan saya daripada bawah sampailah ke tahap ini. Kalau ketua tu dalam ketua tentera ni ada pangkat jeneral apa semua kan? Masing-masing ada jabatan tak? Pangkat tak? Ya. 50 orang ni. 50 orang dalam satu kumpulan. Ada ketua kumpulan yang diberi nama Shogun. Dia sama samurai ya. Shogun. Dan di bawah Shogun ada terdapat pembantu seramai 5 orang, iaitu jeneral. Dan yang lain adalah pemain biasa. Tadi awalnya tuan cakap ianya ialah satu perancangan strategi. Ya. Kalau sudah 6 bulan dan telah memenangi beberapa peperangan, secara positifnya tuan boleh melakar balik strategi itu untuk menjadikan satu buku. Saya menjamin boleh buat strategi. Kalau kata strategi memenangi, dan kalau kalah mungkin tahu juga apa sebab kekalahannya. Boleh tuan jelaskan selama 6 bulan tak benda ni apa faedah yang macam maksud saya katakan ini? Bukan kata nak membazir duit, keseronokan, tetapi yang lebih positif lagi. Dalam permainan ini kita dapat lihat bagaimana bagaimana kita dalam untuk merancang strategi. Bagaimana kita bermain berhadapan dengan 3 kumpulan yang lain dan kita tidak tahu apa perancangan mereka. Jadi dalam perancangan kita untuk menakluk suatu kawasan itu, kumpulan lain juga merancang untuk menakluk kawasan kita. Jadi bagaimana untuk kita merancang untuk membalas serangan dalam masa yang sama untuk berjaga-jaga pada kumpulan lain yang hendak menyerang kumpulan kita. Jadi strategi itu sangat penting, dan strategi ini memerlukan perancangan berkumpulan, pergerakan bersama, dan jika salah seorang yang melakukan kesilapan, ia akan mengakibatkan padah pada kumpulan itu. Jadi apabila setelah lama berkecimpung dalam permainan ini, ia dapat melatih kami semangat bekerjasama dan merancang supaya melatih kita untuk merancang, membuat sesuatu yang lebih berjaga-jaga. Boleh tak contoh seorang ahli kumpulan dia membelot, lepas tu dia ke kumpulan lain gitu tu. Boleh. Oh, membelot boleh ya. Permainan ini sememangnya apabila jika tuan-tuan tahu, jika tuan-tuan ada kawan-kawan yang bermain dalam permainan ini seperti politik dalam dunia biasa, di mana ada yang tikam belakang, ada yang membelot, ada yang membelot, dan kerana permainan ini dia
membawa nama negara. Kebanyakan kumpulan-kumpulan ini meletakkan nama kumpulan mereka, nama negara mereka di hadapan. Contohnya Malaysia Otai, Malaysia Taiko, Filipina Warrior, Vietnam Striking. Jadi bila mereka dalam kumpulan tu, masing-masing dalam kumpulan tu ingin menaikkan negara mereka. Tapi mereka untuk dalam satu kumpulan tu hanya 50 orang saja yang boleh masuk dalam kumpulan tu. Jadi jika ada orang yang mahu kekal di dalam kumpulan tu, dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak elok, sehingga kan menyebabkan seperti menghasut player lain untuk pemain lain untuk membuang pemain ni. Dan ada yang pemain apabila mereka iri hati, mereka ingin merasakan mungkin aku boleh buat yang lebih baik, jadi mereka membangunkan satu kumpulan yang lain. Dan realiti hidup punya tu juga. Itu dah jadi ketua kumpulan, dulu dah lain. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, boleh buat penutup lah. Jadi jika tidak ada soalan, saya ingin menutup taklimat saya dengan pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih.